Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini. Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Zuhaili ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 1. Apa khabar semua? Sihat? Baiklah. Cikgu harapkan awak semua sentiasa menjaga diri dan sihat bersama keluarga tersayang. Memandangkan negara kita meneruskan PKP, maka PDP kita terus berjalan dalam talian iaitu seperti biasa PDPR. Maka untuk kelas hari ini kita akan memfokuskan tema 3 Unit 5 iaitu serasi bersama. Frasa serasi bersama. Apakah maksud frasa tersebut? Jika kita lihat pada awal video telah ditunjukkan kepada anda semua tentang perpaduan di negara kita. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan memfokuskan tema 3 tentang perpaduan di negara kita. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, cikgu akan terlebih dahulu menerangkan jenis kemahiran yang akan dipelajari SK dan SP pada hari ini. Kemahiran yang akan anda semua pelajari pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan ataupun SP kita pada hari ini ialah 1.3. Mendengar dan memahami maklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana dan memberikan respons. Manakala standard pembelajaran SP kita pada hari ini ialah 1.3.2. Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan dengan memberikan respon yang betul, tepat dan bermakna. Bagi hasil pembelajaran PDPR kita pada hari ini, pada akhir pelajaran, murid-murid dapat mendengar dan memberi respons yang betul dan tepat tentang idea utama daripada satu ucapan dan bahan bacaan. Bahan pembelajaran kita pula pada hari ini akan menggunakan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama, rakaman audio yang akan diperdengarkan kepada awak semua. Bahan kedua ialah buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 halaman 26.
Baiklah, kita akan mulakan PDPR kita pada hari ini. Untuk aktiviti pertama, anda semua perlu mendengar rakaman audio berikut dengan teliti. Seterusnya, fahamkan dan kenal pasti idea utama dalam audio tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam sehati sejiwa saya ucapkan kepada yang berbahagia Puan Rozainun binti Ahmad, Pengarah Bahagian Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Encik Lim Leong Fat, Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar, guru-guru yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang saya kasihi. Hadirin yang dimuliakan, Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat berhimpun bersama-sama pada pagi yang penuh harmoni ini untuk menyambut sambutan Hari Perpaduan Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Semarak Harmoni dengan tema Satukan Jiwa. Ucapan penghargaan saya berikan kepada Puan Rozainun binti Ahmad kerana sudi hadir dan menyerikan majlis pada hari ini lagi. Sekolah perlu berperanan memperkukuh perpaduan dalam kalangan murid. Perpaduan perlu menjadi tonggak kepada kekuatan negara. Ini perlu disemai dalam jiwa dan minda anak-anak kita. Oleh itu, pendidikan merupakan asas yang penting untuk menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, menjadi pemangkin bagi melahirkan warga negara yang beridentiti dan berdisiplin. Hadirin yang dikasihi, perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti co-kurikulum. Aktiviti co-kurikulum yang dilaksanakan seperti sukan, kelab dan persatuan haruslah dipergiat dan dipertingkatkan. Para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti di luar sistem akademik seperti penglibatan dalam keluarga angkat, persatuan dan badan beruniform. Sikap bangga menjadi warga negara Malaysia perlu diterapkan dalam jiwa pelajar. Hal ini boleh dilakukan melalui penganjuran pelbagai pertandingan, sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Patriotik. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Sekarang, dengan sukacitanya, saya merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Semarak Harmoni tahun 2016. Sekian, terima kasih. Bagi aktiviti kedua pula, anda semua perlu membaca halaman buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1, halaman 26. Ketika membaca halaman buku teks tersebut, anda perlulah memahamkan dan mengenal pasti idea utama dalam bahan tersebut. Okey, kita teruskan dengan bahan bacaan kita untuk hari ini. Bahan bacaan kita bertajuk Satukan Jiwa. Mari kita baca bersama-sama. Sekolah merupakan salah satu pemangkin terbaik bagi memupuk nilai perpaduan dalam kalangan generasi muda. Okey, melalui kenyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahawa sekolah ni merupakan satu platform ataupun satu medium yang boleh digunakan untuk memupuk nilai perpaduan dalam kalangan generasi muda. Generasi muda kalau di sekolah merujuk kepada para pelajar. Okey, dalam bahan bacaan ni kita dapat lihat dia telah pecahkan peranan sekolah kepada 3 aspek yang utama. Pertama, peranan sekolah dari aspek kurikulum, yang kedua dari aspek co-kurikulum dan yang ketiga dari aspek program khas. Jika dari aspek kurikulum,
Sebagai contohnya, subjek pendidikan Islam dan subjek pendidikan moral. Pihak sekolah ataupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menerapkan kepentingan nilai perpaduan dalam kalangan generasi muda jika diamalkan. Apakah kebaikan negara kita peroleh? Apakah kebaikan masyarakat peroleh? Apakah kebaikan generasi muda peroleh jika mereka mengamalkan nilai perpaduan? Seterusnya, jika kita lihat dari aspek core kurikulum ataupun sukan. Sebagai contohnya di sekolah, adanya sukan dan permainan dan kelab dan persatuan. Melalui aktiviti-aktiviti ini, nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat ataupun pelajar majmuk di setiap sekolah itu dapat ditingkatkan dari hari ke hari. Seterusnya, dari aspek program khas. Program khas ni merujuk kepada program tertentu yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan perpaduan. Sebagai contohnya, adanya program RIMUP. RIMUP. RIMUP merujuk kepada Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan dan adanya Bulan Kemerdekaan. Jika kita lihat, apabila adanya Bulan Kemerdekaan, pelbagai aktiviti ataupun pertandingan diadakan untuk meningkatkan nilai perpaduan dalam kalangan pelajar. Sebagai contohnya, diadakan perarakan sambutan Bulan Kemerdekaan, pertandingan sajak kemerdekaan, pertandingan pantun dan segalanya yang berkaitan dengan kemerdekaan. Latihan untuk PDPR kali ini, para pelajar perlu memberi pendapat terhadap dua bahan, iaitu bahan audio dan bahan bacaan sebentar tadi dalam bentuk rakaman suara. Seterusnya, rakaman suara tersebut hendaklah berdurasi sekurang-kurangnya 2 minit. Rakaman suara tersebut perlu dihantar kepada guru subjek Bahasa Melayu selewat-lewatnya sebelum 16 Jun 2021. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk PDPR kali ini. Jika anda mempunyai sebarang masalah ataupun pertanyaan, bolehlah berhubung dengan guru-guru Bahasa Melayu anda semua. Sekian, terima kasih.